Subhanallah, muslimi muslimat. Kita dah baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Barang siapa yang membaca, untuk 10 ayat awal Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal. Untuk 10 ayat awal Nabi bersabda dengan kalimah barang siapa yang menghafal. Untuk 10 ayat yang terakhir Nabi menyebutkan siapa yang membaca. Sebab itu kita dituntut untuk 10 ayat awal tu hafal. Usaha untuk hafal sedaya upaya. Tak kira umur berapa, tak ada alasan. Umur 60 dah, 70 dah, ustazah rasa tak sampai jumpa Dajjal ni ha. Acik dah 70, tanda-tanda Dajjal nak keluar tu, Sungai Furat tu pun ada air lagi ha. Tak apa tak hafal pun ustazah. Ni ustazah tu kena hafal ha. Contoh. Subhanallah. Sebenarnya walaupun Nabi SAW sebut akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal, namun fitnah-fitnah kecil Dajjal, Dajjal kecil, penipu-penipu kecil, ujian-ujian yang seumpama Dajjal, persis Dajjal tu telah ada bermula daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW sebut di dalam hadis yang sahih, sesungguhnya dengan kelahiranku, antara kelahiranku dengan kiamat ibarat 2 jari. Ibarat 2 jari. Bukan 2 jari ibu dengan anak, tak. 2 jari yang saling bersebelahan. Maksudnya Nabi SAW memberitahu kepada kita, tanda awal dekatnya dengan kiamat adalah apabila kelahiran baginda sendiri. Nabi isytihar dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kelahiran dirinya menunjukkan kiamat itu semakin dekat, umpama 2 jari yang saling bersebelahan. Subhanallah. Sebab itulah kita nampak fitnah-fitnah seumpama fitnah Dajjal yang mengaku jadi Nabi. Daripada saat Nabi ada lagi, dah ada. Antaranya Musailamatul Kazzab, diberi gelaran Musailamah si penipu. Dia mengutuskan surat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengisytiharkan dia sebagai salah seorang Nabi juga. Dan dia telah pun membunuh utusan Nabi bila menghantar balik, membalas balik surat tersebut untuk dia menyeru, untuk dia insaf, untuk dia bertaubat. Sampai sudah Musailamatul Kazzab ini menyeru dan dia mempunyai penyokong yang begitu ramai juga pada saat itu percaya bahawa dia adalah Nabi akhir zaman juga. Sebab Arab Jahiliah ni dia kuat sangat dengan kelompok-kelompok, dengan kabilah-kabilah. Jadi apabila ada wakil kepada kabilahnya juga mengakui dia Nabi, kerana semangat itu mereka sanggup menafikan hakikat dalam hati mereka. Mereka percaya bahawa satu-satunya Nabi adalah Nabi Muhammad. Tapi bila ada yang ngaku Nabi, mereka boleh jadi tumpang bangga. Kabilah aku ada juga Nabi, bangsa aku ada juga Nabi. Dan selepas kewafatan Nabi SAW, yang mengaku jadi Nabi bukan seorang dua. Muncul daripada negara sekalian, muncul daripada kabilah sekalian, muncul daripada daerah sekalian. Memang banyak sangat yang mengakui jadi Nabi. Sampailah hari ini. Dalam bulan lepas, dalam 2 bulan lepas kita dikejutkan, padahal dah lama tapi kita baru tahu. Ada di negara barat seorang wanita Muslim dan dia mengaku Muslim dan dia pun berimej Muslim. Dia mengaku dialah satu-satunya Nabi di kalangan wanita. Dan dia juga ramai pengikut. Dan dia juga memakai pakaian teramat seksi. Dan dia menegaskan bahawa tudung semua itu adalah pakaian orang Arab saja. Dan memang ramai remaja terpengaruh sebab doktrin yang dibawa sangat mudah. Sangat mudah. Maksudnya boleh ikut saja arus semasa, berpakaian walaupun macam telanjang sekalipun, tak apa. Yang penting mengikut apa ajaran dia yang sesuai pada zaman ini. Beliau menyebutkan tentang apa yang Nabi bawa sesuai untuk zaman Nabi. Tapi dia diutuskan pada zaman sekarang untuk wanita, sesuai untuk wanita pada zaman kini. Jadi itulah di antara fitnah-fitnah ujian-ujian wanita akhir zaman. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita semua adalah wanita akhir zaman. Wanita yang berada pada puncak fitnah dunia, pada puncak ujian-ujian yang berat. Pernah satu ketika Nabi Musa alaihi salam, yang dikenali juga Nabi Musa kalamullah, Nabi Musa perkataan Allah ataupun Nabi Musa kata-kata Allah.
Diberi gelaran tersebut kerana Nabi Musa antara Nabi yang Allah berikan kelebihan boleh berkata-kata dengan Allah, boleh bercakap dengan Allah, dan dia boleh mendengar kalam Allah. Allahu Akbar. Di Gunung Tursina dan pelbagai sejarah lagi. Masya Allah. Satu ketika Nabi Musa AS membaca dalam kitab Taurat. Ya Allah, di dalam kitab Taurat ini menceritakan tentang satu umat yang terbaik yang akan dilahirkan di kalian umat manusia, maka jadikanlah ia umatku. Macam khutbah Jumaat dah kan, hari Jumaat kan, subhanallah. Kat mana tadi kita? Ya, Nabi Musa SAW berkata, Ya Allah, di dalam kitab Taurat ini menceritakan tentang umat yang terbaik, sebaik-baik umat yang akan dikeluarkan dari kalangan manusia, maka jadikanlah ia umatku. Lalu Allah menjawab, wahai Musa, ia milik Ahmad. Antara gelaran Nabi kita juga adalah Ahmad. Ia milik Ahmad. Umat yang terbaik itu adalah milik umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Musa berdoa lagi, Ya Allah, di dalam kitab Taurat ini, untuk makluman kita semua, semua kitab Injil, Zabur, Taurat semua menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dan menceritakan tentang kehebatan umat akhir zaman. Lalu Nabi Musa berdoa lagi, Ya Allah, di dalam kitab Taurat ini menceritakan tentang suatu umat yang akan mampu menghafal kitabnya, maka jadikanlah ia umatku. Lalu Allah menjawab, ia milik Ahmad. Hanya umat Nabi Muhammad mampu menghafal 30 juzuk Al-Quran tanpa salah, walau satu baris, walau satu huruf, walau satu perkataan. Sebab itu sekarang ada ramai sangat pelajar-pelajar tahfiz yang syahadah. Ibu-ibu, muslimin muslimat, faham tak syahadah ni bagaimana? Dia dah hafal dah 30 juzuk, kemudian dia kena tasmi' dalam tempoh 1 hari ataupun 2 hari. Dia tasmi' dalam tempoh 2 hari daripada awal surah Al-Baqarah sampai akhir tanpa kesalahan lebih daripada, ada yang letakkan 3, ada yang letakkan tidak boleh lebih daripada 6 kesalahan. Contoh ya, dia baca tak ada salah ni, sampai juzuk 18, salah dia dah lebih lah daripada standard tu. Salah dah lebih dah daripada 6, tertukar baris ke tertukar huruf, dia kena ulang balik daripada awal. Dia kena siapkan dalam tempoh sehari ataupun 2 hari. Dan hari ini dah ramai pelajar-pelajar anak-anak muda kita yang mampu syahadah. Sebab itu untuk habiskan hafazan tak seberat untuk syahadah. Ada pelajar kita, anak-anak kita hafal satu muka surat, dia pindah ke muka surat sekian, lepas tu dia ulang balik satu muka surat, lepas tu dia tasmi'. Dia boleh habiskan dalam tempoh 8 bulan, setahun. Tapi bila time syahadah, dia memakan masa lebih lama daripada start dia hafaz dulu. Tetapi dah makin ramai, dah jadi biasa pelajar-pelajar yang mampu syahadah. Muslimin muslimat, kita kalau suka macam mana pun surat cinta. Dulu kau orang lama-lama kan guna surat cinta kan? Tak ada. Ini bukan orang lama ni, orang baru. Zaman-zaman dulu kan ada kan? Suka sangat surat tu ni, hafal, duk hafal, takut hilang, hafal. Bang tolong tasmi' ni surat awak dulu ni. Tolong tasmi'. Mungkin akan tertinggal jugalah daripada ke apa ke. Ataupun kita ada novel yang kecil yang kita suka sangat, lepas tu kita cuba hafal, surah tasmi', mungkin tak boleh. Tetapi kerana Al-Quran ini mukjizat, walaupun tebal dan begitu banyak dan bukan mudah, tetapi nama pun mukjizat, maka Allah berikan kemampuan dan itu janji Allah melalui Taurat. Lalu Allah menjawab, ia milik Ahmad. Hanya umat Nabi Muhammad yang mampu menghafaz kitabnya sesempurnanya. Subhanallah. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, Ya Allah, di dalam kitab Taurat ini menceritakan tentang satu umat yang terakhir, tetapi dialah umat yang terawal akan masuk ke syurga. Lalu Allah jawab yang sama, ia milik Ahmad. Bayangkan ibu-ibu kita beratur. Biasa pergi shopping mana orang sini? Ion, amboi, standard kan, tak main lah. Tahu Ion nilai tu besar tu kan. Okey, waktu musim raya kan beratur panjang kan. Beratur panjang, mungkin 20 lah beratur. Lepas tu tiba-tiba kita yang duduk belakang baru sampai nak beratur tu dipanggil dulu. Makcik belakang sekali, mai bayar dulu.
Agak-agak orang yang dah beratur ni rasa nak marah tak? Mungkin dia orang tanya, ini siapa? Ini nenek Tokeh Maidin kot ni. Ni Saudara Maidin. Ni apa kelebihan dia? Kenapa ni dia dah beratur lama? Kita umat yang terakhir. Sebelum kita beribu tahun, beratus ribu tahun manusia dibangkitkan di mahsyar. Tetapi mereka kena tunggu dulu umat Nabi Muhammad dihisap terlebih dahulu. Dan syurga tidak akan dibuka melainkan umat Nabi Muhammad masuk melangkah dulu. Besar sangat kelebihan kita. Allah jawab, ia milik Ahmad. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, di dalam kitab Taurat ini menceritakan satu umat yang apabila dia berniat melakukan satu kebaikan telah dicatat baginya pahala. Dan sekiranya dia melakukan digandakan 10 kali ganda. Jadikanlah ia milikku, jadikanlah ia milik umatku. Lalu Allah menjawab, ia milik Ahmad. Muslimin muslimat, kita niat je nak buat baik, Allah dah bagi pahala dah. Waktu niat tu belum buat lagi. Itu daripada hadis Nabi yang sahih yang lain. Nabi menjelaskan tentang betapa besarnya kelebihan memasang niat-niat yang baik. Memasang niat-niat yang baik, Masya Allah. Tapi jangan mempermainkan niat. Ustazah hari ni 50 niat, saya dah buat 50 niat yang baik, Alhamdulillah. Makcik buat berapa daripada semua niat tu? 1 lah. Tapi dah dapat pahala kan? Dah dapat. Allah Maha mengetahui ketika makcik pesan niat yang baik, nekat nak buat ataupun saja-saja pesan niat. Sebab kalau nekat nak buat, Allah akan permudahkan untuk buat. Kecuali ada halangan yang betul-betul saja sehingga tak boleh buat. Sebab niat ni adalah satu nekat yang kuat yang terlintas pada hati. Sebab itu kita perlu pasang niat-niat yang kuat di dalam hati. Contoh hari Jumaat, kita nekat niat hari ini nak sedekah. Tiba terlupa, dah habis lupa waktu Jumaat. Ya Allah bang, saya dah niat dah nak sedekah. Hari ni tiba datang gini-gini saya terlupa. Allah dah bagi dah pahala tu sempurna. Tapi jika betul kita mampu buat, akan digandakan 10 kali ganda. Masya Allah. Kemudian Nabi Musa SAW yang terakhir, Nabi Musa baca, ya Allah, di dalam kitab Taurat ini diceritakan tentang satu umat yang terbaik yang akan berhadapan dengan fitnatul Dajjal. Maka jadikanlah ia umatku. Lalu Nabi Musa, Allah menjawab, ia milik Ahmad. Maksudnya, muslimin musliman, sekiranya umat yang terdahulu Allah takdirkan untuk berhadapan dengan Dajjal, umat terdahulu tidak mampu. Umat Nabi Muhammad SAW telah dilatih oleh Rasulullah, telah dikemaskan segala ajaran-ajaran, pesan-pesanan di dalam Al-Quran. Dan ujian demi ujian tak berhenti kita tengok pada hari ini. Dek, kamu duduk boleh tak? Ustazah, sian orang sebelah tu tak nampak. Macam tu ya. Betul kan? Tu sekat. Masya Allah. Jadi pandai-pandai ya. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Dan kerana itulah Allah memilih kita. Walaupun kita rasa iman kita lemah kan? Kita rasa macam kita sekejap baik, sekejap tak kan? Sekejap sabar, sekejap marah, sekejap solehah, senyum, manja. Sekejap datang something wrong, tiba-tiba muncul. Ya Allah, masa tu tak ingat dah mati bila masa. Nantaklah nak jadi apa kan, merajuk sepanjang hari contohlah kan. Subhanallah, iman kita kan naik dan turun, naik dan turun. Kita rasa teruk sangat dah kita. Tetapi hakikatnya kita adalah umat yang terbaik yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan dari kalangan sekalian manusia, yang akan menyuruh kepada kebaikan, yang akan mencegah kemungkaran, dan yang akan beriman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimat-muslimat sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Setiap hadis Nabi telah dibenarkan pada hari ini. Jadi siapa yang selalu baca firman Allah, hadis Nabi, kita semakin bertambah yakin dengan Rasulullah. Sebab apa yang Nabi sebut 1444 tahun yang lepas terbukti pada hari ini. Contohnya, kita buka buku ni yang kita edarkan ni, Dosa-dosa Akhir Zaman. Kita akan sama-sama membacakan hadis ni. Okey, subhanallah, wanita dan ba'an neraka, na'udzubillah min zalik. Okey, tapi kena buka tajuk tu walaupun gerun. Okey, semua dapat tak buku ni? Ada ramai lagi yang tak dapat. Tim, tolong bergerak. Tim yang berada di luar sana, dia orang dengar tak sebenarnya?
Okey, Ustazah nampak kamu tengok phone. Tak tengok phone tu, you tengok live saya tu. Okey, ke dah habis dah buku ni? Dah habis ke dekat luar sana? Kau dah habis buat signal pada Ustazah, dah habis? Dah habis ya? Oh, dah habis. Okey, tak apa. Jadi boleh share ya. Buku ni bukan percuma, siapa yang berhajat boleh selesaikan di luar sana. Siapa yang berhajat memang nak beli, nak memiliki, anda boleh terus conteng ataupun boleh lipat buat apa saja. Tapi buku ini saya menjadi sebahagian penyumbang kepada penulisan, disusun oleh para pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa UIA. Semuanya adalah profesor, doktor, mereka yang pakar dalam bidang masing-masing, kecuali saya lah. Okey, subhanallah, muslimin-muslimat. Kita akan buka muka surat 90. Kita sama-sama akan buka muka surat 90. Tak apa, jangan risau pasal ni. Kau tu saya duduk, dia orang ni asyik duk tanya saya. Jangan macam tu ya. Okey. Subhanallah, bab yang ke-6, wanita dambaan neraka. Wanita dambaan neraka. Subhanallah. Biasa kita dengar tajuk wanita dambaan syurga kan? Tiba-tiba wanita dambaan neraka, suram je rasa hati tu kan. Na'udzubillah min zalik. Okey, cuba kita tengok pendahuluan. Nikmat dunia tidak akan sempurna tanpa harta, takhta dan wanita. Semakin singkat usia dunia, semakin pantas iblis berusaha menjadikan wanita sebagai senjata buat menggugah sekalian manusia. Ini dibenarkan oleh hadis Nabi SAW. Tidak ada fitnah yang lebih berat yang aku tinggalkan, yang aku bimbangi. Nabi kata, tidak ada fitnah yang lebih aku bimbangi terhadap kamu, wahai para lelaki, melainkan fitnah wanita. Harta, kuasa, takhta, pengaruh tidak akan boleh menyamai dengan fitnah wanita. Fitnah wanita sangat dahsyat. Sekarang kita kena perhatikan pada diri anak-anak, wanita-wanita yang ada sekeliling kita. Adakah kita menjadi penyumbang kepada fitnah akhir zaman? Dan memang syaitan akan menggunakan wanita untuk merosakkan umat akhir zaman. Bila rosak seorang ibu, maka rosaklah anak-anak. Bila rosak seorang isteri, suami akan turut rosak. Bila sebuah keluarga rosak, maka akan rosaklah sebuah peradaban. Akan rosak sebuah negeri, sebuah negara dan sebagainya. Sebab apa? Betul tak muslimat? Kita ni ada kuasa yang besar dalam rumah tangga. Cuaca rumah tangga sangat berkait rapat dengan cuaca seorang wanita dalam rumah tu. Contoh, kalau kita muram, kita ribut, kita petir ke satu hari, satu rumah muram. Betul tak? Satu rumah macam takut-takut. Satu rumah macam suram lah, macam mendung. Kalau si ibu tu mendung, walaupun abah tu, ayahnya ceria, dia tetap bagi efek. Tapi kalau ayah buat mak tu ceria, okey, nak makan apa hari ni? Okey, selamat pagi semua. Kan, Masya Allah ceria. Satu rumah akan terasa kesan cahaya ceria tu. Subhanallah, betapa besarnya peranan ibu tu mewujudkan ataupun menentukan cuaca dalam rumah tangga, emosi dalam rumah tangga. Sangat mempengaruhi. Saya nak tanya pada wanita yang ada depan saya ni, kat rumah anda pegang jawatan apa? Pengurus, betul, manager. Okey, siapa di sini dekat rumah dia pegang jawatan Menteri Kewangan? Okey. Siapa yang Menteri Alam Sekitar? Oh, dia juga. Okey, Menteri Perhubungan. Perhubungan ni kalau anak-anak bergaduh ke apa, dialah. Menteri Perhubungan Perpaduan, dia juga. Okey. Menteri Kesihatan, siapa yang pegang jawatan Menteri Kesihatan? Okey, dia juga. Lagi Menteri Pendidikan? Okey. Menteri Pelancongan? Dia juga. Dia juga lah fikir lagi jalan sana, jalan sini, mana-mana. Okey, subhanallah. Menteri Sumber Manusia? Yelah, jaga anak-anak semua tu. Subhanallah. Allahu Akbar. Itulah perempuan memang gila jawatan. Subhanallah. Habis tu suami menteri apa? Oh, dia Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri. Ya Allah, banyak kerja. Memang boleh ke buat semua tu? Boleh.
Setakat ni semua berjalan lancar ya. Sebab dia senang. Kalau menteri tu orang beza-beza jadi bergaduh. Ni orang yang sama. Jadi dia semua buat keputusan kan. Ini antara ujian dan cabaran. Apabila seorang suami ar-rijal, dia menyerahkan banyak keputusan keluarga kepada isteri. Oh, ini cabaran. Cabaran untuk isteri redha, isteri sabar sebab kadang-kadang nak memberontak. Asyik saya je yang fikir, senanglah awak. Saya tu kan tekan minyak ya. Bang, kita nak masak apa hari ni? Nak makan apa? Nak ikut awak lah. Kita nak dapat idea pun, saya ikut awak. Tapi bila masak, dia tak puas hati pula. Contoh kan, kenapa macam baru je makan lauk ni? Itulah, awak jangan nak cari pasal kan, gitu. Contoh-contoh ya, subhanallah. Ada setengah suami tu, masa saya jadi perencana rumah tangga dulu kan, dah kahwin 15 tahun, datang tak puas hati, mengadu, Ustazah, isteri saya ni tak taat pada saya. Dia berani lawan saya. Apa-apa menjawab yo. Macam tu kan. Orang negeri kan datang mengadu. Tahlah Ustazah, saya rasa macam saya tak ada nilai. Saya nak keputusan pun tak boleh. Saya pun tanya, isteri ada sebelah ni kan. Isteri nak jawab ni, isteri dah bersedia dengan pelbagai peluru kan. Puan sabar, puan sabar. Saya tanya suami, Encik, saya nak tanya sebelum kahwin, contohnya bab tarikh kahwin semua tu, siapa yang buat keputusan? Isteri saya ikut dia. Pilih baju kahwin, warna-warna semua tu, siapa yang buat keputusan? Dia juga. Saya memang ikut dia. Saya tahu orang perempuan taste dia lebih baik. Kalau bab yelah majlis tu macam mana sekian-sekian, dia juga saya serah pada dia. Lepas tu dah nak bersalin tu, yang pilih-pilih tempat nak bersalin ke apa, nama anak ke, sampai sekolah anak, siapa semua yang uruskan? Dia lah, memang dia lah. Memang dia lah. Okay, kalau sekarang macam nak pergi kedai makan apa semua, siapa yang pilih semua? Dia lah benda-benda macam tu serahlah pada dia. Okey. Jadi subhanallah, encik berapa lama dah macam ni? Daripada awal kahwin sampai sekarang lah. Saya kata, encik dah 15 tahun. Dah bebankan isteri untuk fikir, untuk buat keputusan. Encik follow. Encik kena sabar 15 tahun lagi kalau encik nak dapat balik kuasa tu. Saya katakan, ini betul ni, bukan main-main. Sebab itu saya puji. Contohnya suami Wani Hasrita hari tu kan. Kenal tak Wani Hasrita? Makcik-makcik tu kan buat-buat kenal siapa. Saya sebenarnya kenal nama lah. Dia adalah seorang penyanyi. Kan baru ni nikah. Kan heboh, suami dia dah bagi sebelum nikah lagi syarat. Kan alhamdulillah pakaian nikah dia sangat bagus, tak ketat, tudungnya labuh. Bukan labuh biasa, labuh lah. Jarang kita tengok artis pakai tudung labuh macam tu ketika majlis nikah, majlis resepsi. Jadi dia kata sebab ini syarat yang diberikan oleh suami saya. Maksudnya syarat tu diberikan sebelum nikah lagi. Sebab itulah orang muda hari ini bila nak nikah contohnya, Masya Allah, sebelum nikah lagi, okey, bakal isteri tanya, macam mana pasal baju kahwin? Saya serah pada awak tapi dengan syarat. Sebab orang perempuan dia suka dengan ayat serah tu. Dengan syarat, pakaian kena longgar, jangan singkat, jangan ada lace tanpa ada bahagian dalam. Kemudian tudung tu biar labuh tutup dada. Kemudian kalau bahagian makeup pula, dia dah ada tunjukkan qawam, kekuatan sebagai lelaki. Majlis nikah macam mana? Boleh. Terpulanglah, mungkin awak lebih tahu, tapi mesti kena ada tapi kalau PA sistem tu janganlah kuat sangat. Jangan lagu-lagu yang lara. Kita kadang kenduri kan bertempik dengan sebelah kan. Dah lama ke sampai bertempik kan? Lama tak jumpa. Sehat ke? Padahal sebelah kan. Sebab apa? Kadang PA sistem tu terlalu kuat. Orang muda yang handle, pasang lagu-lagu cinta, lepas tu karaoke lah, apalah macam-macam. Padahal kenduri walimah tu, majlis kenduri nikah itu sunat muakkad. Tapi campur perkara-perkara yang lara, akhirnya jadi maksiat. Mana rahmat dan berkatnya rumah tangga yang baru nak membina. Kata bina masjid, mana boleh masjid bina di atas perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang lara. Jadi subhanallah, sebab itulah kita sebagai wanita, kalau diuji dengan kebanyakannya kita yang uruskan, kita yang keputusan, kita yang fikir, suami tu tukang follow,
Ujian yang besar bagi wanita yang sebegini adalah untuk redha, untuk sabar, untuk bersangka baik. Nak paksa suami tu berubah, bang, awak kan ketua, awak lah pula fikir, awak lah buat keputusan. Saya nak follow awak. Suami jawab, kalau saya keputusan, awak tak follow juga, awak dah ada keputusan awak. Kadang tu mindset dia dah jadi macam tu sebab dia dah terbiasa. Dalam proses nak tukar situasi tu, kita boleh je ikut walaupun dalam hati memberontak. Kita nak makan mana, dia pun berhenti. Dan tu berhenti. Dalam hati, ya Allah, takkan kedai yang suram ni. Sebab perempuan pilih kedai makan bukan berdasarkan menu sangat. Kerusi tu mempengaruhi, meja tu mempengaruhi, dekor tu mempengaruhi. Tapi sekali-sekala, okey, muka tu lain kan. Perempuan banyak hujah dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Tetapi kalau benar kita selesa, kita rasa okey kalau kita banyak urusan, kita banyak fikir, maka jangan ungkit. Mohon kekuatan daripada Allah. Sebab kita fikir Allah memilih kita. Allah memilih kita dengan kelebihan mampu berfikir dengan lebih dalam, lebih teliti. Dan Allah memilih kita untuk dapat pahala melalui jalan tersebut. Dan jangan pernah menghina dan merendahkan. Bang, awak ni kan macam tak ada fungsi. Kita tukarlah jawatan. Saya ketua, awak penolong. Tak boleh, subhanallah. Sebab suami itu adalah ujian dan juga nikmat yang Allah kurniakan buat kita. Okey, kita baca lagi. Wanita ialah ciptaan Allah yang sangat unik, indah dan istimewa. Tanpa wanita tidak akan sempurna nikmat dunia. Wanita adalah sebahagian daripada keindahan perhiasan dunia yang menarik kecintaan syahwat manusia kepadanya. Saya nak tanya orang perempuan, kalau dunia ni tak ada orang perempuan, lelaki belaka, agak-agak apa jadi? Okey, jangan fikir dunia, fikir taman ni, semua lelaki belaka. Orang kata pergi pajam, semua lelaki, tak ada perempuan seorang pun. Apa jadi? Bosan, boring lagi? Tak ceria lagi? Tak berseri, tak indah? Oh, perasan semua ya. Suram, betul kan? Oh, Masya Allah. Okey, kalau semua perempuan belaka? Berseri. Itu tahap perasaan lebih tinggi. Oh, perempuan saja tak apa macam ni kan, berseri, okey. Perempuan saja, okey. Dahsyat ni kan, Masya Allah. Memang wanita ada perhiasan yang terindah. Kalau kita tengok pemandangan yang indah, kan pergi New Zealand ke, pergi Australia dengan gaya indah, tapi wanita lebih indah. Masya Allah. Siapa yang indah kat sini angkat tangan? Confident, overconfident. Semua angkat, semua wajib angkat. Siapa yang rasa diri dia indah, Masya Allah. Betul. Sebab yang sebut indah tu bukan kita. Memang daripada hadis Nabi. Dia tak sebut wanita pajam ke, wanita tua dia, tak, semua wanita. Okey, sekarang kita akan bacakan firman Allah ni. Sama-sama baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita. Nombor satu, wanita dulu. Yang kedua, anak-anak. Harta yang banyak daripada jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni syurga. Justeru semua nikmat dunia ini perlu sentiasa diperhatikan dengan penuh waspada dan disulami iman, kerana nikmat dunia sudah pasti dijadikan senjata oleh syaitan laknatullah buat memporak-perandakan seluruh anak Adam demi mencapai impian mereka dalam menyesatkan manusia. Lantaran itu Rasulullah SAW mengingatkan para wanita agar sentiasa menjaga dirinya daripada menjadi senjata syaitan pada setiap langkah dia berada di luar rumah. Sabda Nabi SAW, hadis yang sahih, sama-sama baca ya. Okey, saya baca, lepas tu muslimat ikut. Boleh ke pihak surau kita berhenti jam 12?
Oh, semua ni pihak surau. Ijma' ulama' wanita kata boleh. Jadi pihak surau boleh bagi ke? Ini surau Jumaat ya? Tapi sempat kan kalau habis pukul doa, okey, imam dah angkat. Berani dia nak lawan kuasa wanita kan? Okey, sempat tu kalau pukul 12 dia orang sempat nak bersiap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semangat ya, kuat-kuat. Al-mar'atu auratun faiza kharajat istashrafaha syaitan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kat sini panjang tu dia punya mat tu, syaitan. Dia nak marah tu kan kat syaitan. Okey, maksudnya ialah wanita adalah aurat. Maka apabila dia keluar dari rumah, syaitan sentiasa memperhatikannya, ataupun syaitan sentiasa memperhias dan memperindahkannya. Apa maksud wanita itu aurat? Adakah wanita aurat sampai tak boleh keluar rumah? Aurah ni kalau kita rujuk dari sudut bahasa, maksudnya adalah aib. Lagi tak boleh terima wanita itu aib. Ataupun aurah ini juga maruah. Subhanallah, muslimin muslimat, sekarang kan kita keluar rumah dengan menutup aurat, maka kita dibenarkan untuk keluar dengan selesa, dengan seluasnya, dengan mengikut keperluan. Kita keluarkan ikut keperluan. Ke ada yang keluar saja-saja? Jiran tanya, nak pergi mana? Tak tahu lagi. Entahlah. Habis tu bersiap beria. Itulah, tengoklah mana berhenti. Kalau macam tu, jangan keluar. Mesti sebab, ada tujuan, barulah tujuan itulah yang akan memandu kita supaya kita tak buat perkara-perkara yang lara. Muslimat sekalian, kita kan keluar dalam keadaan menutup aurat. Maksudnya aurat ini juga menutup aib. Cuba tengok orang kiri kanan, lawa tak? Puji sikit. Lawa kamu, comel. Tak payah kerap sangat, Ustaz saya jadi terganggu. Ada yang kata comel, MC lagi comel. Masya Allah. Subhanallah. Itu sebab pakai tudung elok. Kalau buka tu, rambut beruban. Ada tadi tu, tak sempat sikat. Kalau buka tu, mengebang tu. Belum lagi leher yang berlipat-lipat. Macam-macam lah. Ya Allah, tapi memang benarlah. Dengan kita tutup aurat, Allah tutup aib kita. Jadi manis, cantik, lawa, bersih. Sampai ke kaki Allah suruh tutup. Sebab kaki tu, tengok muka lawa, tengok kaki berkarat. Berkedut, berkerut. Nama pun kaki kan. Bergerak macam-macam lah kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab memang sungguh Allah tutup aib kita. Pernah saya pergi dekat satu, dululah ada food court tu, kami suka, anak-anak, suami selalu pergi. Pada ada seorang aunty Cina tu, dia pakai tudung. Pakai tudung. Lepas tu, saya ikut dia sebab dia cleaner kan. Dia kutip-kutip pinggan mangkuk. Berapa kali saya pergi memang selalu tegur. Lepas tu kali tu saya ikut dia sampai ke belakang, menyibuk kan. Sampai ke belakang tempat dia nak basuh pinggan. Kita nak borak lebih. Lepas tu nak bagilah sikit kan. Sebab dia dah tua, umur 70 lebih, tapi kurus, kecil, pakai tudung. Saya pun bagi salam. Assalamualaikum aunty. Dia pun kata, saya bukan Islam. Saya bukan Islam. Saya kata, ya ke aunty bukan Islam? Ya, saya bukan Islam. Aunty pakai tudung elok lah boh. Bukanlah labuh sangat, tapi tutup lah. Tapi aunty pakai tudung, cantik mah. Dia cakap macam tu, cantik mah. Saya suka tengok orang Islam pakai tudung, saya pakai juga. Saya lagi cantik pakai tudung. Kalau tak ini kedut-kedut semua nampak. Ini semua nampak. Saya pakai ini, tangan ini je cantik. Maksudnya memang fitrah wanita ni nak dilihat cantik, nak dilihat indah dan bersih. Dan memang betul apa yang Allah perintahkan untuk kita sesuai dengan keinginan kita. Kalau tak, mungkin tak keluar rumah. Kan duk sibuk touch-up macam mana nak bagi tak lihat ni. Rambut tu berapa lama nak touch up tu? Kan?
Tak nak bagi nampak putih melepak tu kan, pakai itu kan, pakai ini sekian-sekian. Kaki tu, kita akan habis banyak masa tak nak nampak kaki tu bergerak tu kan. Bahagian-bahagian badan Allah suruh pakai longgar. Kalau ketat tu mungkin boleh kira berapa lapis kan. Kuih lapis ada 2, 3, 4. Memang cantik, memang elok ikut fitrah wanita. Di dunia suami isteri ni baik, couple, loving couple. Semua orang kagum, semua orang puji. Romantik, sweet, potong kaki. Orang kata kan, manis sangat, sweet sangat. Video tu hari-hari lah betapa sweetnya. Tetapi dia tidak sedar, dengan dia membenarkan isteri melakukan apa sahaja, walaupun perkara yang bertentangan dengan syariat, isteri ni, anak yang dibiarkan ni akan jadi musuh di akhirat kelak. Bila suami ni nak melangkah ke syurga, isteri ni, ya Allah, asbab dia aku rosak dulu. Anak-anak, ya Allah, ayahku tidak pernah menegurku. Mungkin ayah ni kata, sampai hati kamu nak campak ke neraka. Ketika itu tidak ada lagi hubungan ayah dan anak, hubungan suami isteri. Masing-masing mencari hujah untuk menyelamatkan diri masing-masing. Seorang ibu dan ayah minta, seorang ibu minta dengan anak, nak bagilah satu pahala istighfarmu kepadaku nak, mak banyak korban ni. Satu pahala istighfar pun anak takkan bagi. Saling bermusuh kerana saling takut. Sehingga kan para nabi pun bila diminta oleh umat masing-masing, Nabi Ibrahim ke, Nabi Musa ke, Nabi Daud ke, Nabi Ayub ke, Nabi Yaqub ke, bila umat-umat pergi ni minta tolong, mereka sebut apa? Nafsi, nafsi biadi. Jiwaku, jiwaku pada tangannya. Hari ini, hari yang tidak pernah kami melihat, aku melihat kemurkaan Allah sebagaimana murka Allah pada hari ini. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemurkaannya yang sebenar-benarnya, maha murka. Allahu Akbar. Lalu mereka kata, kamu cari seorang lelaki yang bernama Muhammad, hanya dia saja yang boleh membantu dan menolong manusia yang lain. Sebab itulah sangat bertuah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, amalan yang pertama, wahai para wanita sekalian, masya-Allah, berusahalah. Yang pertama untuk beramal dengan ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi yang baru kita bacakan tadi. Kerana ayat yang ke-10, kalau tak mampu nafal, makcik dah cuba ustazah bertahun-tahun nafal 10 ayat Al-Kahfi tu tak dapat-dapat. Tak dapat-dapat ustazah. Jadi macam mana tu? Saya kata hafallah ayat yang ke-10. Sebab ayat ke-10 itu adalah doa Ashabul Kahfi saat mereka menyelamatkan akidah mereka daripada pemimpin yang zalim. Kita sekarang pemimpin Islam, kita tidak ada ujian macam Ashabul Kahfi. Mereka yang menyembah Allah ketika itu dibunuh. Mereka menyembah Allah ketika itu akan diseksa. Kita tak sampai tahap tu. Lalu Ashabul Kahfi ini saat mereka sedang nak menyelamatkan diri, Allah ilhamkan mereka untuk menuju ke gua. Apa doa Ashabul Kahfi? Kita baca sama-sama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Hampir semua ingat. Hebatlah. Hebat orang Pajam ni. Wanita-wanita salihah, wanita luar biasa berada di sini rupanya. Nanti sebelum keluar, kita akan tasmik di setiap pintu. Tak lancar tak boleh keluar. Agak-agak berani tak? Sampai hati kesian macam ibu-ibu kita kan. Kita tak buat, kita tak buat. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu, wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam setiap urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas. Kita mohon apa? Rahmat. Dengan rahmat Allah, Allah beri kita hidayah. Allah beri kita rasa berdosa bila buat dosa, rasa bersalah bila buat salah, rasa tak selesa bila pakaian tu dedah aurat, rasa sebersalah bila bercakap tentang keburukan orang. Dengan rahmat Allah saja, sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda hadis yang sahih, tidak sekali-kali kamu akan diselamatkan dengan amal soleh kamu daripada api neraka. Lalu sahabat bertanya, termasuk kamu kah ya Rasulullah? Benar, termasuk aku. Kecuali dengan rahmatnya,
Maksudnya kita tidak akan mampu. Bukan kita tak boleh selesa. Kita jaga tajuk, kita jaga puasa, kita jaga semua amal-amal soleh. Itu tidak menjamin kita selamat daripada api neraka, kecuali dengan rahman Allah. Lalu sebab itu doa Ashabul Kahfi itu, kenapa 10 ayat yang terawal menjadi benteng kepada fitnah akhir zaman, fitnah tu Dajjal? Antaranya adalah terdapat satu doa yang sangat powerful. Itulah doa Ashabul Kahfi. Awal-awal pagi doa tu wajib kita baca. Sebab setiap hari kita perlu petunjuk daripada Allah dalam setiap urusan kita. Okey, laju-laju ya. Saya tak akan lebih daripada 11 suku insya-Allah. 12 suku. Semua dah susah hati ya nak masak. Suami tunggu. Anak sekolah. Betul lah kan? Oh dah masak dah, diorang dah siap masak. Okey. Okey, last. Amalan untuk wanita, subhanallah, Allahu Akbar. Kita selalu setiap hari akan buat proses ni, tapi ramai yang terlupa sebab walaupun mudah, tapi benda itu bukan ringan untuk jadikan istiqamah. Selepas ambil wuduk, jangan lupa lagi untuk baca doa wuduk. Betul kan kadang-kadang terlupa? Sebab doa wuduk tu hadis yang sahih ya. Nabi bersabda, barang siapa yang mengambil wuduk dengan sempurna. Di situlah saya nak tegur sikit musliman. Kadang-kadang ada yang bersolek, contohnya bersolek hukumnya harus, tapi jangan tabarruj. Tabarruj tu haram, sebab Allah berfirman wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Maksud tabarruj ni, dia bersolek sampai menarik perhatian di luar kebiasaan. Saya ni kalau boleh nak sebut tak payahlah bersolek. Ada orang tanya, Ustazah, apa hukum pakai gincu? Boleh pakai, tapi macam tak pakai. Maksudnya pakai sekadar nak hilangkan pucat, masih nampak natural. Kalau tengah berderang tu, makcik umur 70 pun imam boleh tersasul Al-Fatihah, kan? Tegur, Pak Imam apa khabar? Merah menyala kan? Tu imam tu Al-Fatihah tu terbayang-bayang. Dah lah lama dah isi meninggal kan? Sungguh ni, oh memang. Saya tanya orang lelaki, kalau tengok bibir wanita merah menyala, orang lelaki jawab jujur. Dulu saya selalu ceramah kursus kahwin orang muda-muda. Apa pandangan kamu kalau tengok bibir wanita merah menyala? Ustazah, geram. Kalau orang tua, samalah geram. Tak kira lah, tapi bibir tu jadi geram. Jadi bayang macam-macam. Dia bayang dengan fantasi. Sebab itu, kita ni kan bila sebut harus, berhati-hati. Sebab harus ni boleh jatuh kepada haram, boleh jatuh kepada makruh. Subhanallah. Sebab ada orang, Ustazah, saya dah biasa pakai celak ni kat mata ni. Kalau saya tak pakai, orang duk tanya saya, sakit ke? Macam orang lepas kemo, dia kata. Sebab dia dah biasa daripada muda. Saya kata, puan boleh pakai sekadarnya. Jangan sampai terang, siap bentuk-bentuk pula berekor-ekor. Pakai sekadarnya supaya masih lagi dilihat segar, bersih, bukan untuk menarik perhatian. Kalau orang kata, Ustazah, saya pakai walaupun macam tu, saya tak niat tarik perhatian. Kan sekarang ni muar-muar tu yang orang perempuan macam-macam ajar orang bersolek kan. Oh puan pakai warna-warni. Tak niat. Untuk diri sendiri, kepuasan je. Walaupun saya pakai macam over macam ni, tapi tak niat pun. Yang penting niat kan. Saya kata okey, kalau gitu kat rumah pun puan macam ni juga. Dengan maskara, dengan ini, dengan kat rumah tak lah. Oh, kat rumah tak perlu kepuasan diri ya. Faham tak? Kalau betul untuk kepuasan diri, kat rumah pun pakai macam tu. Jadi kenapa dekat luar je puan perlu kepuasan diri, dekat rumah tak perlu kepuasan diri? Bukankah untuk suami tu pahala berganda-ganda? Jadi akhirnya dia pun keluh. Memang dia tak boleh menipu diri sendiri. Tujuan begitu, pakai begitu adalah untuk menarik perhatian. Niat hati kita tidak boleh ditipu. Kita boleh tipu di sini, tapi tak boleh tipu Allah. Okey, doa Nabi bersabda, barang siapa setelah wuduk dan wuduknya sempurna, lalu membacakan doa apa? Doa lepas wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Namun dalam hadis yang sahih, kalau kita baca setakat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu pun dah memadai. Tapi kalau tambah lagi sempurna. Wallahu a'lam.
Terima kasih banyak-banyak wahai para muslimat, bakal bidadari syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus kuat, kita terus sabar, kita terus redha sampai saat akhir kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I love you all so much. I love you more, I love you much more. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.